Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullah musikum wa iya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengan ini kita sentiasa mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Marilah kita bersama-sama menghayati ceramah saya pada hari ini yang bertajuk Ramadan yang dinanti. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kita menjejaki perjalanan hidup salafus soleh terdahulu, 6 bulan lebih awal mereka sudah bersedia menanti kedatangan Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan, persediaan mereka nampak lebih ketara dengan kebanyakan berdoa agar mereka dipertemukan dengan Ramadan tersebut. Mereka juga membuat persiapan rapi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunat, dengan memperbanyakkan bersedekah, membaca Al-Quran dan lain-lain lagi. Bagaimana pula dengan kita? Sedangkan melakukan persiapan menyambut Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat agung. Pada bulan ini diwajibkan ke atas semua umat Islam supaya berpuasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang dibaca di awal khutbah ini bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Dalam bulan Ramadan, berbagai ganjaran yang luas biasa diberikan kepada umat Islam yang berpuasa dan melaksanakan segala kewajipan. Malah melakukan amalan-amalan sunat juga akan memperoleh ganjaran pahala yang berlipat ganda. Hal ini dijelaskan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali abni adama yada'afu al-hasanatu ashru amsalha ila sab'ini ati sitfin. Qala Allah azza wa jalla illa sauma fa innahu li wa ana ajlibi yada'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan pahalanya menyamai 10 hingga 700 kali ganda. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa, kerana puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberi pahalanya, kerana yang berpuasa telah meninggalkan syahwat dan makannya kerana-Ku. Riwayat Muslim. Muslimin yang berbahagia sekalian, terdapat beberapa persediaan yang perlu dilakukan oleh umat Islam dalam menyambut kedatangan Ramadan yang dinanti. Antaranya ialah dengan mempersiapkan kekuatan rohani, jasmani dan juga emosi, serta ilmu pengetahuan untuk menghadapi ibadah puasa. Semua perkara ini sangat penting supaya kita dapat melaksanakan ibadah puasa dan ibadah yang lainnya dengan keikhlasan hati dan menepati syarak. Selain itu, kita hendaklah mempersiapkan diri dengan amal soleh dalam menyambut Ramadan, kerana pintu syurga dibuka seluas-luasnya untuk semua manusia berlumba-lumba melakukan kebaikan. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwal lailati min sahri Ramadan sufiddati syayatinu wa maradatul jinni
وغلقت أبواب النار فلم يفتح من حبب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق من حبب وينادي مناديا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailatin, yang bermaksud apabila telah datang awal malam bulan Ramadan, diikatlah syaitan dan jin, ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada pintu-pintu yang dibukakan, bukakanlah pintu-pintu syurga, tidak ada satu pintu yang tertutup. Lalu terdengarlah seruan, wahai orang yang ingin kebaikan, maka lakukanlah. Wahai orang yang ingin kejahatan, maka kurangilah. Dan di sisi Allah terdapat senang orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Dan begitulah terjadi pada setiap malam Ramadan. Riwayat Al-Tirmidzi. Hadis yang dikasihi Allah sekalian. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, kita hendaklah sentiasa memperbaharui taubat, terutamanya pada saat nanti kedatangan Ramadan. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu abni adama hatta wa khairu hatta inat tawwabun." Yang bermaksud setiap keturunan Adam itu banyak melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang dosa adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Selepas kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka kita dapat menerima kedatangan Ramadan dengan hati yang bersih dan suci. Seterusnya mampu melaksanakan ibadah dengan sempurna dan istiqamah. Jadikanlah ibadah yang kita kerjakan berterusan pada awal hingga akhir Ramadan, bukan semata-mata bersemangat di minggu pertama Ramadan sahaja. Lakukanlah ibadah dengan bersungguh-sungguh, dipenuhi dengan rasa keimanan yang tinggi. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Yang bermaksud sesiapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dihormati sekalian, marilah sama-sama kita tumpukan perhatian sepenuhnya dengan kepada persoalan-persoalan yang sering ditimbulkan supaya kita dapat menjalani ibadah puasa dengan yakin dan sempurna. Antaranya, yang pertama, bolehkah seseorang itu niat puasa Ramadan sekali saja untuk sebulan penuh? Jawapannya boleh, yaitu bertaklid kepada mazhab Maliki dengan syarat diniatkan hanya pada malam pertama Ramadan sahaja untuk menapung sekiranya turut niat pada malam-malam lain. Yang kedua, apakah hukum puasa seorang yang tidak mampu bersahur dengan alasan ia mampu berpuasa tanpa sahur? Puasanya sah, tetapi tidak mendapat fadilat dan barakah bersahur seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, batalkah puasa seseorang yang menjalani rawatan hemodialisis, yaitu cuci darah? Jawapannya batal, tetapi wajib qada puasanya jika mampu. Sekiranya ia tidak mampu qada, maka hendaklah ia membayar fidyah. Yang keempat, bolehkah orang yang berpuasa menyediakan atau menjual makanan kepada orang yang tidak berpuasa tanpa uzur? Jawapannya tidak boleh dan berdosa, kerana perbuatan itu dikira sebagai bersubahat membantu orang yang menganggap perintah Allah. Yang kelima, bolehkah meneruskan makan sahur jika tiba-tiba dengan azan subuh? Jawapannya tidak boleh, dan mesti berhenti makan sahur kerana telah mula waktu berpuasa. Yang keenam, berapakah bilangan rakaat salat sunat tarawih menurut mazhab Syafi'i? Jawapannya ialah 20 rakaat. Yang ketujuh, adakah batal puasa orang yang mencucuk insulin pada kulit perutnya? Jawapannya tidak batal. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri ucapan saya pada hari ini, marilah kita bersama-sama menghayati beberapa pedoman berikut. Yang pertama,
Umat Islam hendaklah meyakini bahawa ibadah puasa merupakan kewajipan dan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, umat Islam hendaklah mempersiapkan diri dengan memperbanyakkan amal soleh sebagai persediaan awal untuk mengharungi bulan Ramadan yang akan datang tidak lama lagi. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan ibadah dengan berlumba-lumba melakukan kebaikan serta memohon keampunan, bukannya pesta makanan yang membawa kepada pembatilan. Yang keempat ini ialah pesanan daripada saya. Umat Islam hendaklah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita melakukan kebaikan serta mengeluarkan kata-kata yang sopan dan bukannya untuk kita mengeluarkan kata-kata yang boleh menyinggung perasaan seseorang. Sesungguhnya seseorang yang disangka buruk itu biarlah orang-orang yang selalu melakukan kebaikan untuk semua orang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Sadaqallahu al-azim. Yang bermaksud segala kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat surga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Imran ayat 133. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minal thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يصلون عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيدنا المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرباته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكافرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang telah menurunkan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan Maulana kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Di seluruh kami pohon kehadirat-Mu ya Allah, sertakanlah iman dan pegangan kami kepada ahli sunnah wal jamaah. Peliharakanlah kami daripada ajaran yang terkeluar daripada Islam seperti Qur'ani dan ajaran yang difatwakan sesat seperti Syiah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, satukanlah hati kami, kurniakanlah kami rezeki yang luas dari barakah, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami daripada bala bencana. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah. Ya Allah, kuatkanlah iman dan tenaga kami ketika kami menunaikan fardu Ramadan kami pada tahun ini. Ya Allah, Engkau jadikanlah Ramadan pada tahun ini sebagai Ramadan yang penuh dengan barakah. Engkau jauhkanlah diri kami ini daripada sikap takbur, sombong, riak dan perkara yang buruk. Ya Allah, elakkanlah kami semua di muka bumi ini daripada terkena wabak coronavirus itu. Ya Allah, jadikanlah Ramadan pada tahun ini Ramadan yang paling indah daripada sebelum ini. Ya Allah, jadikanlah Ramadan pada tahun ini Ramadan yang terbaik bagi kami semua. Ya Allah, Kau jadikanlah kami pada tahun ini seorang yang berguna kepada semua orang. Ya Allah, selamatkanlah dunia kami daripada wabak corona itu. Ya Allah, selamatkanlah kami ini semua
kami semua daripada wabak corona itu, ya Allah. Selamatkanlah kami semua daripada wabak corona itu, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, untuk aku ini doa kami semua selama ini menemukanmu, ya Allah. Semuanya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Sekian saja pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.